Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan teater Penglipu Lara dari Kolej Kediaman ke-9. Aku Bujang Selamat, budak suruhan Ratu. Aku menjadi budak suruhan semenjak dari kecil. Ratu seorang baik hati dan amat menyayangi raja jelatanya. Tapi semenjak pemergian ayahanda dari bundanya, baginda mula berduka dan terus berdiam diri. Raja jelata dibiarkan begitu sahaja. Semenjak dari kecil, Ratu Purnama Layang amat suka mendengar cerita-cerita penglipu lara. Lalu dititahkannya ke semua penglipu lara dalam negeri Solokar Raya ini menghadap baginda. Setiap hari akan ada seorang penglipu lara akan memainkan ceritanya kepada baginda. Tapi tidak ada satu pun yang disukai oleh baginda. Saban hari akan ada seorang penglipu lara akan dipasungkan. Apabila mendengar perkara ini, ramai penglipu lara dalam negeri Solokar Raya ini ketakutan dan lari keluar dari negeri ini. Setelah semuanya lari keluar dari negeri ini, pembesar-pembesar istana mula memaksa rakyat biasa menghadap baginda. Perkara yang sama juga berlaku. Ramai yang dipasungkan, ramai yang terseksa. Tadi, selepas matahari terbit, baginda Ratu ada mengatakan sesuatu kepada aku. Hai Bujang Selamat. Ya, Ingatkah kau semasa kita kecil dulu? Ada seorang penglipu lara tua. penglipu lara tua yang bermain dengan rebananya. Patut ingat, Tuan. Agaknya, di mana si tua itu sekarang ya? Setahu Patik, si tua penglipu lara tersebut tinggal di hulu negeri ini, Tuanku. Jika begitu, pergilah kau ke hulu negeri untuk mencari si tua penglipu lara itu. Bawa dia kemari. Menjunjung titah, Tuanku Ratu. Maka, aku budak suruhan Ratu membawa titah baginda pergi ke hulu negeri mencari si tua penglipu lara. Indra, kau nak ke mana? Mari bersama abangmu berlatih bermain lipu lara. Tidak mahulah, ayah. Kan abang Selasih sudah pandai bermain dengan rebana ayah. Sudah pasti dia boleh berlipu lara. Kalaulah abang kau mampu berbicara, sudah tentu aku turunkan semuanya kepada dia. Tuhan dah berikan kurniaan kepada kau. Kau mampu bercerita, mampu berbicara. Tapi kau mensia-siakan semua kurniaan itu. Tapi tidaklah Indra pandai bermain rebana seperti abang Selasih. Pukulan rebanaku telah aku turunkan kepada abangmu. Dan segala ceritaku telah aku serahkan kepada kau. Tapi kau masih tidak mahu meneruskan lipu laraku.
Hanya kau dan abang kau sahaja yang mampu mewarisi semua ceritaku. Tapi semuanya sama saja, ayah. Tiada beza pun dari dulu. Tidaklah Indra mau menjadi seorang penglipur lara. Aku ini sudah tua, Indra. Aku tidak dapat hidup selamanya. Ke hulu aku mencari, ke hilir aku mengintai. Maka tibalah aku di hadapan rumah yang dikatakan orang rumah si tua penglipur lara. Maafkan kita, Pakcik. Izinkan kita bertanya. Adakah ini rumah si tua penglipur lara? Ya, inilah rumahnya. Dari lirik mukanya, kita masih ingat Pakciklah si tua penglipur lara yang kita masukkan. Barangkali. Tidakkah Pakcik ingat dengan kita? Kita bujang selamat. Budak Sulung Ratu. Sejak kecil, Pakcik selalu bermain cerita dengan kami. Aku ingat sekarang. Ketika itu kamu masih kecil lagi. Ya. Maafkan Pakcik. Ketika usia begini, mata pun semakin kabur. Tidak mengapalah, Pakcik. Apa hajat kamu kemari? Kita datang membawa titah baginda untuk membawa Pakcik pergi ke istana. Hei, budak suruhan! Salim sangatkah ratu kita? Butakah mata kau? Tidakkah kau lihat ayahku sudah tua? Nak berjalan sejarak 5 dapur pun tidak boleh. Bagaimana dia nak menuju ke istana ratu? Maafkan aku. Aku hanya menurut perintah baginda. Ratu mahukan ayahmu. Zalim sangatkah ratu kita kerana berbuat begitu? Lurus sangatkah kepala kau? Ikut titah zalim ratumu itu buta-buta! Sudah, Indra. Jika didengar di telinga ratumu, kau akan dihukum. Tidak lagi terkabarkan kepada Ratu. Jangan risaukan. Terima kasih, Bujang Selamat. Berhutanglah juga Pakcik dengan Bujang Selamat. Tidak mengapalah. Jika begitu, tunggulah barang seketika. Pakcik berangkat ke istana. Silakan. Indra, abangmu mahu mengikutku ke istana. Tidakkah kau mahu turut serta? Tidaklah Indra nak hiburkan hati ratu dan tidak mempedulikan rakyat jelatanya. Ingat, Indra, jika apa-apa berlaku kepadaku, kau harus mewarisi semua ceritaku. Tidaklah Indra nak jadi seorang pelipur lara. Jika begitu, ayolah kita berangkat. Silakan. Pergi! Mengapa kamu berdua masih berada di sini? Ya kau, Indra. Anda? Ayah kau. Apa yang berlaku, Bujang Selamat? Kenapa ni? Semasa dalam perjalanan, kami diserang perompak. Dan ayah kau, Indra, telah dibunuh. Dan kau hanya lari! Tidak, Indra. Aku cuba membantu. Tetapi perompak itu terlalu ramai. Ayah kau menyuruh aku menyelamatkan Selasih. Kemudian ayah kau menghalang perompak-perompak itu. Perompak? Ini semua gara-gara ratu itu. Jikalau dia ambil kisah tentang apa yang terjadi dalam negeri ini, perkara ini pasti tidak akan terjadi. Habis. Apa yang patut kita lakukan? Dia mahukan Lipu Lara. Biar aku yang pergi ke sana.
Biar aku yang gantikan tempat ayahku. Apa kau sudah gila? Engkau bukannya seorang penipu lara. Dari kecil aku dengar ayahku bercerita. Dari kisahnya yang tidak ku tahu. Tiada alunan suara ceritanya yang tidak ku hayati. Abangku Selasih tahu semua pukulan gendang ayahku. Kau dah Selasih akan dipasung ratu nanti, Indra. Habis, apa kau sangka aku boleh biarkan saja ayahku mati? Habis kau sangka aku boleh biarkan saja penipu-nipu rara yang lain dipasung? Aku lakukan untuk ayahku dan semua rakyat jelata dekat negeri ini. Apa kau gila? Bukan kau saja akan dipasung nanti. Aku juga akan dipasung nanti. Jika selamat, ayahku berhutang dengan kau kan? Sekarang aku akan membayar hutang ayahku kepada kau. Aku yang akan menghadap ratu sebagai penglipur lara. Kau sekarang hanya ada dua pilihan. Sama ada kau bawa aku pulang ke istana, atau kau boleh pulang dengan perut kau sahaja. Tangan aku diikat ke langit. Kaki aku dipasak ke bumi. Aku tiada pilihan lain. Akan aku bawa Indra dan Selasih pergi menghadap ratu. Tiadalah pilihan lain yang aku ada. Aku terpaksa membawa Indra dan Selasih. Apa takdir yang bakal menanti aku ketika aku menghadap ratu nanti, aku turutkan saja. Hanya kepada Allah aku berserah. Bujang Selamat, Ya, tuanku. di manakah si tua penglipu lara itu? Dan dua pemuda ini? Siapa mereka? Maafkan Patik, tuanku. Patik tidak berdaya untuk membawa si tua penipu lara ke sini. Ini Indra dan Selasih. Mereka berdua merupakan anak kepada si tua penipu lara dan mereka sanggup menggantikan tempat ayah mereka, tuanku. Beta tidak mahukan mereka berdua, beta hanya mahukan si tua. Apa kau ini mau dihukum, Bujang Selamat? Ampun, tuanku. Benarlah apa yang dikatakan oleh Bujang Selamat itu. Bapa Patik sudah tidak mampu untuk menunaikan hasrat tuanku. Kerana Bapa Patik sudah tiada di dunia ini. Namun Patik menawarkan diri Patik untuk menunaikan permintaan tuanku. Apakah kau ini seorang penglipu lara? Setahu beta, beta kenal dengan semua penglipu lara di negeri ini. Dan kau bukanlah salah satu daripada mereka. Sejujurnya tidak, tuanku. Patik bukanlah seorang penipu lara. Tapi Patik dibesarkan oleh si tua penipu lara. Jika Patik dan kanda Patik bersatu, tiada cerita yang tidak kami hafal. Tiada alunan suara yang tidak pernah kami dengari. Tiada pukulan gendang yang tidak kami ketahui. Oh. Jika begitu katamu, baiklah. Tetapi, jika ceritamu tidak sehebat cerita ayahmu, kalian berdua akan beta pancung. Dan kau juga Bujang Selamat. Akan beta pasung sama dengan penglipu lara yang lain. Pastikan kau ceritakan yang betul-betul. Jika tidak, aku akan dipasung nanti. Baiklah, tuanku. Patik akan cuba sedaya Patik. Izinkan kanda Patik untuk mulakan paluan gendang sebelum Patik mula bercerita. Silakan.
Kiamat Lipo Larapati. Tuanku sekarang berada di dalam alam Lipo Larapati. Tuanku, izinkan Pati untuk mula bercerita. Alkisah ceritanya bermula di sebuah negeri antah berantah yang bernama Putar Sentosa. Kisah yang terjadi putar sentiasa, putar sentiasa, putar sentosa. Ada seorang gadis, Sri namanya. Ada seorang pemuda, Awang namanya. Assalamualaikum Tuan. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Cantik pasangan kain yang Tuan bawa ini. Adapun kita membawa kain dari negeri seberang. Datang dagang di sini mencari rezeki. Tuan, berapakah harga kain ini? Harga kain ini murah. Awang tertarik dengan kecantikan wajah Sri. Sri tertawan dengan rupa budiman Awang yang lembut dan baik. Ya. Maka bermulalah kisah cinta Sri dan Awang. Cinta mereka mula berputih. Awang, si lelaki budiman, segera bertemu dengan bapa kepada si Sri. Bapa kepada si Sri bersetuju untuk menikahkan Awang dan Sri. Hari beralih hari, bulan berganti bulan. Awang dan Sri menanti hari menjadi pasangan sejati. Beta tahu. Awang dan Seri pun berkahwin. Dan kemudian mereka hidup bahagia selama-lamanya. Silap tuanku. Mereka tak sempat pun nak kahwin. Habis tu, apa yang berlaku? Hujan selamat. Penglipu lara itu menceritakan kepada beta, bukan pada kau. Ampun tuanku. Habis, apa yang terjadi? Seperti hari yang biasa, Awang terus menjual kainnya. Aman pasar itu seperti hari-hari yang lain. Tiba-tiba muncul pula si Jagat. Siapa pula si Jagat? Hujan selamat. Tuanku, Siapa pula si Jagat? Si Jagat ni adalah seorang perempuan yang suka bersembunyi di dalam hutan. Aku Jagat, gagah perkasa. Tiada siapa dapat menghalang aku untuk berbuat apa saja. Sekarang, serahkan hasil penjualan kamu kepada aku. Jika tidak, akan aku amuk seluruh tempat ini. Serah! Kau, serahkan hasil kutipan kau. Jagat, ketahuilah perbuatan kau ini menyalahi dan menzalimi manusia lain. Aku tidak peduli. Jika kau tidak memberi, aku akan merampasnya dan kau, aku bunuh. Namaku Awang. Bukan anak jantanlah jika aku membiarkan perkara zalim berluasa. Jika kau melepasi aku, kau ambillah semua hasil yang aku terima selagi aku masih hidup. Bakar! Kau, serang! Ayo Jagat! Ayo lari Jagat! Jagat bertemu dengan penghulu kampung. Dengan mereka Jagat mereka cerita. Dengan segera penghulu kampung memanggil Awang ke halaman rumahnya. Disitulah Awang dibicara.
Ada penghulu. Jagat ini seorang perompak. Kita hanya mempertahankan diri. Kamu jangan menuduh tanpa usul periksa, Wang. Penghulu, dialah yang membuat onar. Diserangnya kita tanpa sebab. Jika kita tidak mampu melarikan diri, sudah tentu awang telah sembelihnya kita seperti lembu raya korban. Berdusta! Jangan kau nak bermuka-muka. Tuhan telah berikan kau muka. Sekarang kau buat muka lagi satu. Nanti bukan saja kau aku sembelih. Akan ku rapah tubuhmu juga seperti lembu raya korban. Sudah! Pengawal, tangkap Awang. Kurung dia dalam pasungan. Menanti masa untuk berbicara dengan Datuk Bendahara. Apakah ini balasan yang patut kita terima? Selepas awang dikurung, tunangnya Seri bersedih. Seri bertemu dengan penghulu kampung untuk meminta penghulu melepaskan awang. Kita pasti penghulu. Awang tidak bersalah. Dia hanya mempertahankan diri. Jadi apa yang kau mahukan? Kita tidak boleh berbuat apa-apa kerana ini sudah menjadi urusan bentara. Mohon penghulu menghantar utusan kepada bentara untuk melepaskan Awang. Baiklah, kita akan menghantar utusan kepada bentara. Terima kasih penghulu. Tetapi kau perlulah memberi 50 keping shilling perak pada kita. 50 keping shilling perak. Untuk apa penghulu? Kalau kau tak mahu memberikannya, tentu sukar untuk kita menghantar utusan kepada bentara. Tapi penghulu, kita tidak mempunyai shilling perak sebanyak itu. Kalau begitu, kau pergilah sendiri bertemu dengan bentara. Pergilah Seri seorang diri. Pada hatinya diperlakukan oleh penghulu begitu. Tibalah Seri di rumah bentara. Namun bentara menyambutnya dengan wajah yang bengis. Tapi mengapa jagat pula yang luka bukannya Awang? Tidak mengapalah. Kita boleh menghantar utusan kepada Datuk Bendahara. Mencari jalan melepaskan si Awang. Mengapa kepada Datuk Bendahara pula? Bukankah ini urusan bentara? Oh, ini kan soal hasil dan hukuman. Datuk Bendahara yang bertanggungjawab. Tetapi, kamu mestilah memberikan 100 keping shilling perak kepada kita. 100 keping shilling perak? Untuk apa bentara? Jika tidak diberikan, pasti sukar untuk kita mencari jalan melepaskan si Awang. Tapi bentara, kita tidak mempunyai shilling perak sebanyak itu. Jika begitu, kau pergilah dengan sendiri. Bertemu dengan Datuk Bendahara. Pergilah Seri seorang diri. Sekali lagi melintasi sungai dan kampung untuk tiba di rumah Datuk Bendahara. Bulan mulai terbit. Kemudian hampir terbenam. Tibalah Seri di rumah Datuk Bendahara. Dikabarkannya dengan perkara yang sama. Oh, begitu ceritanya. Baiklah. Kita akan lepaskan Awang pada 2 hari yang mendatang. Terima kasih Datuk Bendahara. Sudahlah Seri. Segeralah kamu pulang. Hari pun sudah mahu gelap. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Datuk Bendahara, Ya, Seri. kita ada satu permintaan. Apa permintaanmu? Telah berkali kita berjumpa dengan pembesar negeri. Datuklah yang paling budiman. Jadi, kita ingin menjemput Datuk datang ke rumah kita. Akan kita jamu Datuk dengan santapan yang enak. Jika begitu, kata kamu, baiklah. Kita akan pergi ke sana. Tibalah Datuk di rumah kita sebelum matahari terbenam. Pergilah Seri ke rumah bentara. Dijemput bentara ke rumah. Bentara menerima jemputan itu. Terus Seri kembali ke rumah penghulu kampung. Perkara sama juga yang dilakukannya.
Penghulu kampung menerima jemputan Seri. Bulan mulai naik, kemudian tenggelam kembali. Matahari mulai terbit, menunggu masa untuk terbenam. Saat itulah tibanya penghulu kampung ke rumah Seri. Tibanya penghulu kampung di rumah Seri. Seri menjamunya dengan santapan yang enak yang dimasak oleh Seri. Sedang asyik penghulu bersantapan. Kedengaran pintu rumah Seri diketuk. Siapa yang mengetuk pintu itu, Seri? Barangkali ayah kita. Dia garang orangnya. Sudah tentu dia katakan kita berbuat sesuatu. Habis, apa yang perlu kita lakukan, Seri? Penghulu bersembunyi dulu di sebalik tirai itu. Mana, Seri? Di situ penghulu. Tibalah bentara di rumah Seri. Dijamunya bentara dengan santapan yang enak. Sementara penghulu bersembunyi di sebalik tirai itu. Sedang asyik bentara menikmati santapan. Tiba-tiba, kedengaran pintu rumah Seri diketuk sekali lagi. Bentara mulai cemas. Siapakah yang mengetuk pintu itu, Seri? Barangkali kita. Dia garang orangnya. Sudah tentu dia katakan kita berbuat sesuatu. Habis apa yang perlu kita lakukan? Bentara bersembunyi dulu di sebalik tirai itu. Di situ bentara. Tibalah Datuk Bendahara pula ke rumah Seri. Dijamunya Datuk Bendahara dengan santapan yang enak. Tirai yang menyembunyikan penghulu dan bentara tiba-tiba terjatuh. Datuk Bendahara terkejut kerana mereka juga berada di situ. Apa yang kamu berdua buat di sebalik tirai itu? Apa yang Datuk Bendahara buat di sini? Kita yang menjemput tuan semua kemari. Mengapa, Seri? Ada perkara yang hendak kita kabarkan kepada Datuk Bendahara tentang penghulu dan bentara. Kemarin kita ke rumah penghulu. Permintaan yang sama juga kita pinta. Tetapi penghulu meminta 50 keping shilling perak. Atau dia akan membiarkan bakal suami kita Awang dikurung begitu saja. Kita tidak mampu, Datuk. Kita bertemu pula dengan bentara. Perkara yang sama juga berlaku. Malah bentara meminta 100 keping shilling perak kepada kita. Kemudian kita ke rumah Datuk Bendahara. Apa benar seperti apa yang diceritakan oleh Seri ini? Benar, Datuk. Memalukan! Adakah patut kamu berdua meminta 50 dan 100 keping shilling perak daripada Seri? Ish. Sedangkan kita ingin meminta 1000 keping shilling perak daripada Seri. Sampainya hati Datuk buat begini pada kita. Apa yang aku kisahkan? Jika tiada shilling perak itu, aku tidak akan lepaskan Awang. Dia dikurung sehingga reput. Tergamaknya Datuk Bendahara berbuat begitu pada Seri. Hujan selamat. Kenapa kamu menangis? Tidak, tuanku. Patut tidak menangis. Mata Patut seperti ada serangga yang menggigit. Ada-ada sajalah kau ni, Bujang Selamat. Indra, apa yang terjadi selepas itu? Maafkan Patut, tuanku. Patut tidak dapat sambung cerita ini. Kerana hari pun sudah mulai gelap. Alam Nipulara Patut akan hilang sebentar lagi. Baiklah, jika begitu, kita sambung saja cerita ini pada esok hari. Izinkan Patut untuk menutup Alam Nipulara Patut. Silakan, Indra.
Dengar sini wahai sekalian penghuni istana. Mulai hari ini, Indra dan Selasih bertergelarkan dengan gelaran Penglipur Lara Diraja. Inang, Ya, tuanku. bawa Indra dan Selasih ke kamar peraduan dan sediakan persiapan buat mereka berdua. Baik, Tuanku Ratu. Indra, Selasih, Tuanku. Seronok betul tu. Siang dan malam, Seri memikirkan caranya untuk melepaskan Awang. Seri meminta bantuan para penduduk kampung untuk membantunya. Penduduk kampung yang mengerti tentang kesusahan Seri berpakat untuk memberi 1 shilling perak seorang kepada Seri. Apabila dikumpul, cukuplah shilling itu. Sebanyak 1,150 keping. Shilling itu diberikan kepada Datuk Bendahara, Bentara dan Penghulu. Awang dibebaskan dari pasukan Datuk Bendahara. Akhirnya, Awang dan Seri kembali ke kampung. Namun Datuk Bendahara dengan sifat tamaknya terus berencana. Bagaimana kita hendak mengumpulkan lebih banyak lagi shilling perak? mengapa Datuk Bendahara perlukan banyak lagi shilling perak itu? Telah kita guna harta simpanan istana itu buat membeli sebidang tanah untuk kita. Sekarang ini, kita perlu mencari jalan untuk menggantikannya. Mengapa Datuk tidak mengusahakan saja tanah yang Datuk sudah beli? Hasilnya Datuk boleh simpan untuk menggantikan harta istana itu. Penghulu, bermacam usaha telah kita lakukan. Namun, tiada satu pun yang berhasil. Tanah itu tidak subur. Tiada tanaman yang mampu ditanam. Tiada haiwan yang mampu dibela. Semuanya mati. Jika begitu, Datuk, kita ada satu cadangan. Apa cadangannya? Bagaimana caranya, Penghulu? Begini, telah kita dengar yang setiap penduduk kampung sanggup memberikan sedikit shilling perak mereka kepada si Awang untuk membantunya. Jadi kita juga boleh melakukan perkara yang sama. Kita minta para petani untuk memberikan sedikit shilling perak mereka kepada kita. Jika para petani memberikan sebahagian hasil shilling perak mereka kepada kita, dapatlah Datuk menggantikan harta istana itu. Dan kita akan mendapat keuntungan selama mana kita teruskan perkara ini. Bijak sungguh buat fikiran kamu, Penghulu. Tapi Datuk, kita bimbang. Apa pula kata raja nanti? Raja tidak akan mengetahui apa yang berlaku. Janganlah dirisaukan. Kepada segala rakyat jelata, Datuk Bendahara telah menghantar utusan. Kepada sekalian para petani kampung Putar Sentosa, hendaklah kamu memberikan 1/4 hasil shilling perak pertanian kamu kepada Datuk Bendahara. Hasil-hasil kutipan ini akan diberikan kepada warga tua dan rakyat yang tidak mampu bekerja. Bukankah telah kami berikan 1/4 hasil kami kepada istana? Ya! Mengapa perlu kami berikan kepada Datuk Bendahara pula? Ya! Kini 2/4 daripada hasil penjualan kami perlu diberikan. Ya! Kami ini juga orang susah. Ya! Bekerja siang dan malam. Ya! Kadang-kadang untuk menyara
akan dihukum. Kutipan ini akan bermula pada esok hari. Setelah Seri mendengar tentang perkara ini, terus Seri ketahui bahawa apa yang dilakukan oleh penghulu kampung itu hanyalah untuk mengaut keuntungan yang lebih daripada rakyat. Seri mengambarkan perkara itu kepada awak. Sampai begitu sekali tamaknya pembesar di negeri ini. Ya, kita tidak boleh membiarkan orang kampung menanggung kezaliman ini. Kita ada satu buah fikiran. Bagaimana caranya, Awang? Pasti perkara ini dapat membantu semua penduduk kampung. Ayolah kita kabarkan kepada mereka. Ayo. Dengar sini wahai sekalian penduduk kampung. Janganlah mengeluh dan merasa bimbang. Hasil padi kita jangan kita jualkan untuk mendapatkan silip perak. Bagaimana pula dengan perbelanjaan harian kami? Mulai dari hari mendatang, kita tukarkan saja padi pada haiwan, ikan maupun buah-buahan. Kerana mereka juga perlukan beras padi untuk menanak nasi. Dan barang yang telah ditukar nanti, bolehlah kita jualkan semuanya untuk mendapatkan silip perak. Tetapi, bukankah kita tetap juga perlu memberikan hasil itu kepada Datuk Bendahara? Jangan dikhawatirkan. Jangan kita jualkan satu pun hasil tanaman untuk ditukarkan kepada shilling perak. Maka tiadalah hasil shilling perak yang berasal daripada pertanian. Dan tiadalah kutipan yang perlu kita berikan kepada Datuk Bendahara. Tidakkah penghulu itu tahu tiada hasil yang dapat dikutip? Ya, penghulu dan Datuk Bendahara tahu akan perkara ini. Habis, apa yang Datuk Bendahara lakukan? Inang, bujang selamat. Sekali lagi kalian mencela. Berterpasung kalian berdua. Ampun, tuanku. Indra, teruskan cerita. Setelah perkara ini tiba di telinga penghulu, penghulu segera mengabarkan berita ini kepada Datuk Bendahara. Bagaimana sekarang ni, Datuk? Jika begitu, kita kutip saja hasil penternakan pula. Tapi bukankah kita sudah mengutip hasil tadi? Tidakkah rakyat akan marahi kita nanti? Jika begitu, kita batalkan saja kutipan hasil petani. Kita kutip saja hasil penternakan. Baiklah jika begitu. Penghulu pun mengumumkan kepada semua rakyat jelata, kutipan hasil pertanian akan dibatalkan. Kutipan hasil penternakan pula yang akan dilaksanakan. Para petani menyambut berita ini dengan gembira. Para peternak lembu, kerbau dan kambing pula yang merasa kecewa. Sekali lagi, Seri dan Awang mengumpulkan seluruh penduduk kampung untuk memulakan bicara mereka. Ayo penduduk kampung. Dengar sini wahai penduduk kampung. Kali ini jangan kita jualkan haiwan untuk mendapatkan silip perak. Kita tukarkan saja kepada padi ataupun ikan. Padi yang telah kita kumpulkan sebelum ini, kita jualkan semuanya. Para petani dan nelayan, bantulah para peternak pula sebagaimana para peternak membantu kalian sebelum ini. Para petani menjual hasil padi mereka. Para petani dan nelayan membantu para peternak untuk menyara hidup mereka. Apa perkara ini tidak mendatangkan keheranan kepada penghulu dan Datuk Bendahara? Sudah tentu, tuanku. Kerana hari semakin berlalu, tiada satu pun kutipan yang berjaya mereka kutip. Lalu, Datuk Bendahara memanggil bentara pula untuk membuahkan hasil fikirannya baru. Pada pengamatan bentara, apa yang perlu kita lakukan? Jika hasil pertanian dan penternakan tidak dapat kita kutip, kita kutip saja hasil tangkapan ikan daripada nelayan.
Tapi apa pula alasan yang mahu kita katakan? Katakan saja, kita ingin membina jongjong yang besar dan kuat untuk melindungi nelayan daripada serangan lanon. Jika begitu, penghulu, kamu kabarkan kepada sekalian penduduk kampung. Baiklah jika begitu, Datuk. Kepada sekalian rakyat jelata, 1/4 hasil shilling perak dari jualan ikan hendaklah diberikan kepada Datuk Bendahara. Kutipan-kutipan ini akan diberikan untuk melakukan jongjong yang besar serta dilengkapi dengan senjata. Ini adalah bagi melindungi para nelayan dari serangan lanon. Bukankah sudah banyak jongjong perang punya raja? Ya, betul. Dan sepanjang aku menjadi nelayan, tak pernah pun aku diserang lanon. Benar. Jadi, lanon mana pula yang dimaksudkan oleh penghulu kita itu? Barangkali dirinya sendiri ataupun besar-besar istana dia. Jangan dikhawatirkan. Kita lakukan saja seperti mana yang kita lakukan sebelum ini. Kali ini, para petani dan peternak, bantulah nelayan pula. Dalam perkara sebegini, kita harus sepakat. Saling bantu satu sama lain. Jika kita bekerjasama, pasti tiada apa yang dapat merobohkan kita. Jika Datuk Bendahara mengutip hasil tani, kita jangan jual hasil tani. Jika Datuk Bendahara mengutip hasil ternakan, kita jangan jual hasil ternakan. Jika dikutipnya hasil nelayan, kita jangan jual hasil ikan. Begitulah kita akan lakukan sehingga perkara ini semua berakhir. Hidup Seri dan Awang! 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 Jadi, bila pembesar mau mengutip hasil padi, tiada hasil padi yang dapat dikutip. Bila pembesar mau mengutip hasil ternakan pula, tiada juga hasil ternak yang mampu dikutip. Perkara yang sama juga terjadi pada nelayan. Apa yang kalian mau katakan? Baiklah. Jika kalian tidak mau mengeluarkan suara, beta pancung kalian berdua. Adakah perkara ini berlarutan? Bijak sungguh Seri dan Awang. Ya Indra, sampai bilakah perkara ini berlarutan? Selama mana yang mungkin, Tuanku. Apakah ianya tiada penghabisan? Tidak, Tuanku. Bahkan, kisah Patik masih jauh dari penghabisannya. Apa yang terjadi selepas itu, Indra? Setelah keadaan ini berlarutan, dan tiada satu pun hasil kutipan yang berjaya mereka kutip, Datuk Bendahara, Bentara dan Penghulu melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dengar sini semua. Mulai dari hari ini, semua hasil dari petani, penternak dan nelayan perlu diberikan kepada Datuk Bendahara. Barang siapa yang tidak menukarkan hasil mereka kepada shilling perak akan digelarkan sebagai pesalah. Dan sesiapa yang mengingkari perintah ini, dia akan dihukum. Sudah! Mengapa cerita kamu ini penuh dengan keburukan, Indra? Apa yang kau gambarkan adalah ketamakan dan kesengsaraan. Maafkan Patik, Tuanku. Tiadalah niat Patik untuk mengundang kemurkaan di hati Tuanku. Tetapi pada Patik, jika kita ceritakan tentang keburukan dan kezaliman sifat manusia, dapatlah kita lihat dengan lebih terang sifat manusia yang baik dan mulia. Betul juga kata Sinda tu. Sudahlah. Kita sambung cerita ini pada kemudian hari. Ada perkara yang perlu beta lakukan.
Bila berbicara, mahu dipasungkannya aku. Bila tidak berbicara, mahu dipancung pula. Inang memang begitu. Selalu saja nyampuk. Kamu tu pun sama bujang samat. Nah. Inang ada rasa sesuatu tentang cerita si Indra ni. Iyalah, ada sesuatu yang pelik. Pembesar dalam cerita si Indra ni sama seperti pembesar negeri kita. Bujang samat, jangan kau menabur fitnah pula. Kita tidak memfitnah. Kita hanya mengkabarkan apa yang kita rasa. Ke utara negeri, sudah kita mengembara. Ke selatan jajahan, sudah kita jelajah. Ke timur, ke barat, sudah kita jejak. Ceritanya hampir sama seperti apa yang Indra ceritakan. Jika mahukan kepastian, tanya yang punya badan. Jangan kau bermain rasa saja. Indra, Ya, Mak Inang. apa benar seperti apa yang Bujang Samad katakan? Nak berkata ya pun tidak, nak berkata tidak pun tidak. Kita hanya bercerita dalam rasa. Kiasan sebenar pun ada, rekaan semata pun ada. Terpulanglah pada siapa-siapa nak cakap apa. Sudah Indra. Ayo, terima kasih. Ajarkan. Tuanku, Ya Inang, Tuanku ada perkara yang patut hendak sampaikan. apa perkaranya Inang? Tentang Indra dan ceritanya. Tidakkah Tuanku rasa semua cerita Indra memburukkan pembesar-pembesar istana? Inang, seperti kata Indra, kita melihat keburukan itu untuk kita kenal dengan kejahatan Inang. Tapi, rasa patik. Indra seperti hendak memperbodohkan Tuanku. Apa maksud Inang? Lihatlah ceritanya, Tuanku. Negerinya itu seolah-olah tidak beraja. Dikatanya raja negeri itu tidak mempedulikan rakyatnya. Cuba Tuanku bayangkan. Bagaimana jika cerita ini dilimpahkan kepada seluruh rakyat jelata, Tuanku? Bukankah rakyat negeri ini akan memusuhi Tuanku? Tidakkah Indra telah menabur fitnah kepada Tuanku sendiri dan pembesar-pembesar kita? Benar. Benar juga apa yang Inang katakan itu. Inang, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini, Inang? Kita pasungkan saja Indra dan Selasih, Tuanku. Sebagaimana Tuanku pasungkan pelipur-lara lain. Inang, berapa ramai lagi yang perlu kita pasung, Inang? Sebelum ni, kita ikut semua kehendak Inang untuk pasungkan semua pengepul lara itu. Apa kali ini mahu dilakukan perkara yang sama juga, Inang? Tapi cerita ini boleh memporak-perandakan negeri ini, Tuanku. Kerana fitnah, negeri Tuanku akan runtuh. Jika begitu, kita dengar dulu cerita yang seterusnya. Jika keburukan saja masih nampaknya, maka benarlah kata Inang itu. Mari, Inang. Bagaimana dengan hasil kutipan kita, Bentara? Kita sudah mengutip sebanyak 2,000 keping shilling perak dan selebihnya penghulu sudah mengutipnya. Bagus, bagus. Segeralah kita menggantikan semula harta simpanan istana itu. Apakah setelah cukup hasil kutipan kita, kita akan berhenti, Datuk? Apa Bentara mahu berhenti? Tidak. Shilling perak. Dikabarkan bahawa Datuk baru saja mengutip hasil dari penduduk kampung. Hei, Datuk!
Ini urusan negeri. Jangan kau pula ambil peduli. Apalah salahnya jika Datuk memberikan kita sedikit siling perak itu? Apa kau mau merompak daripada kami? Membesar negeri ini? Tidak. Kita hanya meminta. Tapi jika tidak diberi, kita akan merampasnya. Hei Jagat, celakalah kau. Kerana aku yang bantu kau sebelum ini Jagat. Seperti melepaskan anjay yang tersepit. Perompak dujana. Sekurang-kurangnya aku mengaku aku perompak. Tidaklah seperti kalian bermuka-muka menggunakan pangkat dan gelaran. Tapi sifatnya sama saja. Merampas juga. Kebom. Siling perak. Ayo! Bagaimana sekarang ni Datuk? Apa perlu kita kabarkan kepada raja? Tidak. Kita tidak boleh kabarkan kepada raja. Habis apa yang perlu kita lakukan? Nanti kita fikirkan caranya. Jika hari-hari hasil rompakan kita begini, aku akan menjadi orang yang paling kaya di negeri ini. Hei perompak durjana, serahkan uncang perak itu kepada kami. Jika tidak, nahas saya akan menanti kau. Siapa kau yang berani mencabar aku? Nah, malapetaka yang kau minta. Malapetaka juga lah yang akan menimpa kau. Hei! Tunggu! Habiskan dia Jagat. Habiskan. Habiskan dia Jagat. Oh, dia Jagat. 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 Ke mana Jagat? Kita perlu kabarkan ini kepada raja. Ya, perlu. Tapi bagaimana nak kabarkan kepada raja? Bagaimana pula? Yang dirompak tu hasil rompakan juga. Dengar sini semua penduduk kampung. Telah awang dapatkan kembali hasil yang telah diambil. Sekarang ambillah bagian kalian semua. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih. Mengapa Datuk Bendahara tidak kabarkan perkara ini kepada Raja? Sebab itu pun hasil rompakan juga. Jagat tak mampu nak berbuat apa-apa kerana hasil rompakannya dirompak pula. Jadi, tiadalah yang berjaya diambil oleh siapa-siapa. Di mana pula Raja negeri ini? Benarlah kata kau tu, Bujang Selamat. Ketika ini, Raja negeri ini masih berduka dan tidak mempedulikan rakyat negerinya. Tuanku, benarlah apa yang Inang katakan itu. Apa yang tuanku maksudkan? Kau memburukkan beta dan pihak istana dengan libur darahmu itu. Maafkan Patih tuanku. Patih tidak berniat begitu. Jangan kau berdalih lagi, Indra. Inang telah menceritakan segala-galanya kepada beta.
Kau cuba menabur fitnah pada pihak istana ini. Ampun tuanku. Patik rasa tuanku salah Sudah! menafsirkan. Jangan kau bela dia lagi, Bujang Selamat. Pengawal, tangkap penglipu lara ini, pasungkan dia. Esok, apabila waktu subuh berlalu, pancung kepala mereka. Papa Patik mati kerana ingin menggembirakan hati tuanku. Apakah kami ini hanya sekadar bahan hiburan untuk pembesar seperti tuanku? Patik lakukan ini untuk semua rakyat negeri ini. Kerana mahukan tuanku untuk menentang kemujaran. Kita tidak mau mendengarkannya lagi, Indra. Pengawal, bawa mereka keluar. Keluar dari sini. Tuanku. Tuanku. Apa yang Inang dah lakukan? Aku tak buat apa-apa. Sudahlah Inang. Kita tahu semua ini kerja Inang. Hei Bujang Samad, jangan kau menabur fitnah ya. Telah kita melihat ke seluruh negeri. Sememangnya benarlah apa yang Indra katakan. Inang yang menghasut tuanku untuk masuk Indra. Jangan Inang bermuka-muka. Sudah lama kita tahu rahsia Inang itu. Para pembesar negeri ini memberikan siling perak kepada Inang untuk Inang menawar ratu. Semalam, barulah kita tahu selepas kita mendengar perbualan Inang dan ratu. Semua ini memang kerja Inang. Jika benar sekalipun apa yang kau katakan, apa yang kau boleh buat? Aku ni pengasuh ratu semenjak kecil. Dan kau tu cuma budak suruhan, budak Bujang Samad. Para pembesar juga akan melindungi aku. Kau tak mampu nak berbuat apa-apa, Bujang Samad. Celakalah Inang sanggup buat begitu. Ingat Inang, ingat. Kesenangannya Inang terima takkan kekal selamanya. Inang pasti akan menanggung akibat atas perbuatan Inang sendiri. Apakah benar kau ni ayahku? Ayahku sudah lama tiada di dunia ni. Jadi, sama ada kau adalah permainan mimpiku atau bayang-bayanganku. Dengar kataku ini, Indra. Jangan engkau memusuhi ratumu. Tetapi, memangnya hati ratu sudah penuh dengan kegelapan, ayah. Hanya rasa benci, marah dan dendam saja yang memenuhi hati ratu itu. Jika gelap hatinya, kau terangilah ia dengan cahaya, cinta, kasih dan sayang. Tapi mampukah Ina lakukan semua itu, ayah? Bangkitkan kesedaran dalam hati ratumu. Ibarat bumi dan manusia. Bumi adalah tubuhnya dan manusia adalah hatinya. Setiap tubuh yang zahir pasti ada batinnya. Sedarkan hatinya, maka tubuhnya akan menurut. Sebentar lagi Indra akan dipancung, ayah. Mampukah Indra lakukan semua ini? Percaya pada takdirmu, nak. Jika kau diizinkan, kau pasti akan berjaya. Habiskan nipu laramu, anakku. Habiskan. Tuanku, pasti mohon pada tuanku,
Janganlah dihukum Indra dan Selasih, tuanku. Hati beta telah tetap. Jangan kau ganggu lagi Bujang Selamat. Sebelum hukuman dijalankan, apa permintaan terakhir kau, Indra? Izinkan Patik untuk habiskan ulara Patik, tuanku. Baiklah. Beta perkenankan. Pengawal, buka pasungan Indra dan Selasih. Habiskan semuanya. Habiskan di dalam. Telah kukabarkan cerita negeri Putar Sentosa. Telah kukisahkan cinta Seri dan Awang. Telah kusebarkan berita jaga si perompak bejana. Telah kusebarkan tamaknya Datuk Bendahara, Bentara dan penghulunya. Telah kubangkitkan keluhan sengsara rakyat negeri kepada semua. Dan kau juga mengatakan rajanya tidak berbuat apa-apa dan tidak menjaga negeri. Kerana segala kedukaan rakyat negeri hanya boleh dihentikan oleh rajanya sahaja. Sekarang Patik akan ceritakan kepada tuanku mengapa rajanya begitu. Kisah ceritanya bermula tentang negeri Putar Sentosa. Kisah yang terjadi putar sentiasa. Putar Sentosa, putar sentiasa. Kini akan dikabarkan kisah raja negerinya. Raja Duka. Oh, hai! Dari kecil, Raja Duka seorang yang bijaksana. Pada usia yang muda, Raja Duka telah membantu ayahandanya. Ada satu ketika, negeri Putar Sentosa diserang oleh musuh. Ayahanda Raja Duka telah memanggil semua pembesar istana untuk memberikan buah fikiran. Namun begitu, tiada satu pun yang berjaya memberikan buah fikiran untuk menghentikan peperangan itu. Tiba-tiba, Raja Duka mengeluarkan kata-kata yang menghentikan peperangan itu sebelum ia bermula. Hanya dengan menggunakan obor dan ranting pokok. Obor dan ranting pokok? Ya, tuanku. Pada malam hari, setiap seorang hulu balang harus menyalakan 10 batang obor. Dan pada waktu siangnya pula, ketika mereka sedang berjalan atau berkuda, mereka perlu menyeret ranting pokok pada bahagian belakang mereka. Bila musuh melihatkan keadaan ini dari jauh, pada malam harinya, pertahanan negeri penuh dengan lautan obor. Dan pada waktu siangnya pula, penuh dengan hulu balang, sehingga debu-debu pasir berterbangan. Maka kaburlah pandangan musuh bila melihatkan perkara itu. Mereka menyangkakan tentera negeri itu mempunyai ramai hulu balang, sehingga tidak mampu untuk mereka menandinginya. Benar, tuanku. Niat musuh terhenti setelah melihat perkara itu.
Tapi itu hanyalah tentang kebijaksanaan Raja Duka dalam mengelirukan pihak musuh. Di dalam hal negeri pula, Raja Duka seorang yang pemurah dan selalu membantu rakyatnya yang dalam kesusahan. Ada satu peristiwa ketika Raja Duka sedang berjalan-jalan di daerah negerinya, terjumpanya dengan sebuah keluarga yang di dalam kesusahan. Keluarga itu baru saja dirompak. Lalu Raja Duka mengeluarkan seuncang silik emas di pinggangnya dan memberikannya kepada keluarga itu. Apabila baginda pulang ke istana, ayahanda baginda bertanya, "Mengapa kau berikan uncang silik emas itu kepada keluarga itu, Duka?" Lalu baginda pun menjawab, "Ayahanda, kita telah dirompak semasa dalam perjalanan pulang tadi." Setelah ayahanda Raja Duka mendengar tentang perkara itu, terus disiasatnya oleh ayahanda Raja Duka. Setelah disiasat, ditanya kembali kepada baginda, "Mengapa kau berikan uncang silik emas itu kepada keluarga itu, Duka?" Lalu baginda pun menjawab, Jika rakyat kita dirompak, samalah juga seperti kita sendiri yang dirompak. Apalah guna kita menjadi seorang pemimpin jika kita sendiri tidak merasai apa yang dirasai oleh rakyat jelata? rakyat negerinya amat menyayangi rajanya, dan rajanya juga amat mengasihi rakyatnya. Tapi lepas kematian ayahandanya dan diikuti pula dengan ibundanya, Raja Duka terus mengurungkan diri di dalam istana. Perkara itu telah membuatkan para pembesar istana mengambil kesempatan terhadap baginda. Tanpa diketahui apa yang terjadi di luar sana, Raja Duka biarkan saja rakyatnya terus sengsara. Hanya dengan kembalinya Raja Duka yang dapat menghentikan kezaliman dan pengkhianatan yang berlaku kepada awam dan seri serta penduduk kampung Putar Sentosa. Hanya dengan rajanya. Indra, apakah benar perkara ini terjadi di negeri Beta? Jangan percaya pada pelipur-lari ini, tuanku. Semuanya mereka-reka cerita. Tuanku, telah Patik melihat ke seluruh negeri tuanku. Sememangnya benarlah apa yang kedengaran di TV Patik. Ada banyak perkara yang ingin Patik ceritakan kepada tuanku. Lihatlah, tuanku. Bujang Selamat juga telah termakan dengan hasil pelipur-lari. Sudah, Inan, biarkan Bujang Selamat menghabiskan percakapannya dulu. Bujang Selamat, ceritakan segala-galanya kepada Beta. Tuanku, adapun pembesar tuanku telah melakukan kerosakan dalam negeri tuanku. Dan perkara ini dilindungi oleh Inang. Inang bersubahat dengan pembesar-pembesar negeri ini untuk menyembunyikan perkara sebenar. Berat tuduhan kamu itu, Bujang Selamat. Tuanku, izinkan Patik bertanya. Siapakah yang memberikan buah akal kepada tuanku untuk menjemput para penglipu lara datang ke istana bagi mengubati hati tuanku yang sedang berduka? Inang. Siapa pula yang meminta untuk memasungkan ke semua penglipu lara tersebut? Inan juga. Tapi apa kaitannya antara penglipu lara itu dengan semua yang terjadi ini? Semuanya berkait, tuanku. Kami penglipu lara menyampaikan tauladan dan nasihat dalam kisah kami. Ada juga di antara kami yang membangkitkan kebenaran tentang kemungkaran yang berlaku di sekeliling kami. Telah diajarkan kepada kami untuk berlaku jujur dan ikhlas semasa bercerita. Kerana takutkan perkara ini terbongkar, dihasutnya tuanku untuk memasung ke semua penglipu lara yang ada dalam negeri Soloka Raya ini. Tuanku, jangan percaya pada Bujang Selamat dan Indra, tuanku. Tuanku, jika tuanku tidak percaya, lihatlah pada Inang.
ada disimpannya seuncang siling perak yang diberikan oleh pembesar-pembesar negeri ini. Dayang, Periksa Inang. Inang? Inang? Apa semua ini, Inang? Inang? Apa Inang sanggup mengkhianati beta hanya kerana harta ini, Inang? Pengawal, tangkap Inang, pasangkan dia. Dari kecil hingga besar Batik membela tuanku. Apa yang Batik terima? Hanya mengaku kehendak tuanku dan menggembirakan hati tuanku. Cukup, Inang, cukup. Kamu akan terus dipasung dan dikurung. Menanti masa untuk menerima hukuman yang setimpal. Para pembesar yang berlaku khianat juga akan beta siasat dan akan beta hukum jika didapati bersalah. Bujang selamat. Terima kasih atas taat setiamu itu, Bujang. Ya, Tuan. Indra, Selasih. Terima kasih kerana telah menyedarkan beta. Tanpa cerita kalian, beta pasti tidak akan tahu apa yang terjadi di negeri ini. Tiadalah niat lain pasti selain ingin menghentikan kesengsaraan yang kita lalui selama ini. Tiadalah guna beta bergelar seorang ratu jika cinta, kasih dan sayang tidak dilestarikan ke sekalian negeri ini. Beta akan menjelajah ke seluruh pelosok negeri, menambah mana yang kurang, membina apa yang roboh dan menampal apa yang berlubang. Akan beta pulihkan apa yang sakit. Dengar sini wahai sekalian rakyat beta. Sebelum ini, seloka raya telah diselubungi kegelapan. Oleh itu, marilah sama-sama kita menerangi semula seloka raya ini. Semoga seloka raya ini akan terus makmur dan sejahtera. Sejahteralah Ratu Purnama Layang! 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 Tepuk! Oh, hey! Oh, hey! Ahoy! Ahoy! Para penglipu lara kini dibebaskan dari pasungan. Pembesar yang berlaku khianat, perompak yang bermahajalela kini menunggu hukuman istighfar. Seloka raya kini dipenuhi dengan gelak tawa dan jelatanya. Antara angan dan sedap, putar sentosa juga kembali sejahtera. Awak dan Seri kembali bahagia. Negeri yang dulunya berduka kini bahagia di bawah kelestarian cinta, kasih dan sayang. Begitulah kisah cerita yang berakhir. Kisah sebuah negeri antah berantah. Dahulu dia duka, kini sejahtera.
Demikianlah tadi pementasan pemimpin dari Syed Zahiruddin. Sekarang memperkenalkan barisan tenaga produksi titian 9 Kolej Kediaman Tun Syed Zahiruddin yang telah menjayakan teater Penglipur Lara. Pertama sekali, publicity dan pemasaran Ashraf, Syazwani dan Ina. Tata rias Shima dan Engku. Pereka busana Alia dan Nadwa. Penata audio Ida dan Zalika. Penata cahaya Mastura, Farhana dan Syafiq. Pereka set dan prop Ainun, Imran, Azwa dan Ain. Seterusnya memperkenalkan barisan pelakon kita, Chorus, Bel, Hidayah, Sisna, Ainun dan Imran. Datuk Bendahara, Bentara, Penghulu dan Jagat merupakan Faik, Syuhada, Mas dan Anwar. Si tua dan selasih iaitu John dan Syakir. Awang dan Seri, Syazwan dan Kay. Bujang Selamat dan Inang, Wan Haziq Fadullah dan Humaira. Indra dan Ratu Purnama Layang, Megat dan Fatimah. Itulah pelakon kita. Seterusnya, pembantu pengurus pentas pertama dan kedua, Amirul dan Akila. Pengurus pentas Hakimi. Pembantu pengurus produksi Jasmine. Pengarah pentas Syazwan. Pengurus produksi Nurfa. Pembantu jurulatih Adli dan Acu. Dan akhir sekali, jurulatih Hafizi Hatta.